warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincang bermula daripada soalan 1 untuk hari ini sampai soalan 13 ya. 13. Okey. Soalan 1. Soalan 1 dah 3 markah ya. Jarang-jarang soalan 1 tu 3 markah ya, tapi sekarang segalanya mungkin. Okey, kita tengok soalan pertama. Diberi log, kemudian express ungkapkan P dalam sebutan Q. Bermaksud dekat sini kita nak hapuskan sebutan log. Okey, apa yang saya boleh buat dekat sini? Dekat sini kita kena kreatif sikit lah. Okay, kita kena kreatif. Mungkin kita boleh buat macam ini. Log P, saya pindahkan. Bila saya pindahkan daripada tolak, ya, daripada tolak menjadi positif lah. Log Q X kuasa 2. Masalah dekat sini adalah asas tak sama. Okay. Dan ada 1 per. Apa yang kita boleh buat dekat sini adalah mungkin 1 per ni kita boleh kita darab silang balik. Kita darab silang. Tadi kita pindah, tolak jadi tambah, and then kita darab silang ke atas. So log X P, saya kurungkan, log Q X kuasa 2 sama dengan 1. Okey, kita fokus kat sini. Bila kita dah hapuskan log, selalunya antara salah satu kaedah ialah kita samakan asas. Dan dekat sini kita nak hapuskan huruf X. Ya, P dengan Q kita nak ada. Jadi P dengan Q jangan dihapuskan, kita hapuskan X. Jadi apa saya buat kat sini adalah saya jadikan X sebagai asas ya. So yang pertama ini kita kekal. Yang ini kita tukar asas. Jadi ingat balik, tukar asas saya nak tukar kepada log X. Jadi atas dan bawah akan bahagi dengan log X. Yang atas pergi atas, yang bawah akan pergi bawah, sama dengan 1. Okey. So sekarang kita ringkaskan. Jadi log XP itu kekal. Yang atas kita tahu bahawa 2 ni boleh letak ke depan guna hukum. Jadi kamu akan dapat 2 log X bahagi log X Q sama dengan 1. Okey. Apa yang berlaku adalah yang atas, yang ini akan jadi 1. Okey, log X asas X adalah 1. Jadi dia akan menjadi log XP darab 2 bahagi log XQ sama dengan 1. Dan apa saya boleh buat lagi? Saya boleh pindahkan yang bawah tu ke kanan dengan operasi darab. Bahagi jadi darab. Jadi sebelah kanan akan jadi log X Q lah. Dan 2 ni sebenarnya kita boleh tulis dekat depan. Saya boleh tulis macam ni ya. Saya boleh tulis macam ni. Saya boleh tulis 2 log X P. Dan kamu belajar 2 ni boleh naik ke atas menjadi log X P kuasa 2. Jadi apa boleh buat di sini adalah kita boleh batalkan log X dengan log X boleh hapus. Tinggallah P kuasa 2 sama dengan Q. Dan soalan minta pada kita ialah Q, P dalam sebutan Q. Jadi bermaksud P sama dengan punca Q
Q. Jadi kita nak jawapan yang itu. Okey. So, senang saja untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Dia bagi yang ni. Log B asas A adalah M dan bla 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 bla. Express, ungkapkan X dalam sebutan M. Memang soalan sejak akhir-akhir ni dia suka express, ungkapkan, bukan terus cari lagi nilai. Okey, apa saya perlu buat sini adalah saya tulis balik soalan yang ini. Yang ini. Tulis balik. Ataupun tulis balik B A 2X sama dengan B. Dekat sini punca kuasa 3 bagi B saya boleh tulis macam ni. Saya ubah sikit ya, saya ubah ni, saya bawa sini, saya ubah B kuasa 1/3. Nanti lebih senang. Ya. Okey, sekarang apa perlu saya buat? B kuasa 1/3. Apa perlu saya buat adalah saya letakkan log asas 10. Log asas A kiri kanan. Log asas A kiri kanan. Kenapa log asas A? Sebab hintnya dekat sini. Okey, jadi apa perlu kita buat di sini adalah kita cuba kita kembangkan dia. Apa kita dapat sini? Kita tahu ini darab. Ya, ini darab. Bila darab dalam log boleh dipecahkan menjadi tambah. Log AB tambah log A kuasa 2X sama dengan log. Okey. Dan kita juga belajar di mana kuasa boleh turun ke depan. 1/3 log AB. Okey. Kenapa kita kena turunkan ke depan? Sebab nanti kita nak buat penggantian kat sini. Ya, kita nak buat penggantian dengan log B asas A. Okey. Apa yang kamu nampak dekat sini adalah kamu nampak yang ini. Kamu nampak yang ni. So gantikan dengan ni. Buat penggantian ya. So log B asas A adalah M. Jadi kat sini pun M. 1/3 M. Okey. Yang ini pun sama. 2X kuasa turun ke depan. Tambah 2X log A asas A. Dan kita juga belajar bahawa log A asas A adalah 1. Jadi tinggallah M campur 2X sama dengan 1/3 M. Sekarang nak ungkapkan X dalam sebutan M. Jadi kita nak jadikan X sebagai perkara rumus. 2X sama dengan 1/3 M tolak M. Jadi yang ini dapat negatif 2/3 M. 2X. So X pindah sebelah jadi bahagi. Negatif 2 M per 3 darab 2. Sebab bahagi ya. So M kita akan dapat negatif 1/3 M. Ataupun pelajar boleh juga tulis M sama dengan negatif M/3. Yang mana-mana pun boleh ditulis. Okey, jadi masih lagi senang. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang ketiga adalah soalan berkaitan dengan janjang aritmetik. Jadi untuk soalan ini dia bagi hasil tambah
N sebutan pertama bagi janjar aritmetik tersebut, N kuasa 2 tolak 3N. Maksudnya di sini telah masukkan A dengan R, jadi persamaan tersebut menjadi lebih ringkas dengan sebutan N sahaja. Cari nilai N jika hasil tambah 10 sebutan pertama ialah 70. Apa maksud 10? Jadi kita nak kena faham dekat sini, apakah maksud 10? 10 bermaksud N. Jadi kita kena faham apakah maklumat yang diberikan, nilai-nilai yang diberikan dan apakah simbol dia. Jadi N adalah 10. Oh sorry. N ialah 10. Dan kemudian apakah maksud 70? 70 ialah S 10 sama dengan 70. Saya dah tengok pada skema. Sebenarnya jawapannya apa sebenarnya soalan A ni? Soalan A ni sebenarnya N sama dengan 10. Kenapa? Ini. Cuma dalam skema dia markahnya dia beri 2. Okey. Jadi kat sini mungkin kita cuba memahami dengan kaedah yang lain, ya. Tapi kita kena faham bahawa apakah maksud 10? 10 ialah N. Soalan minta apa? Soalan suruh cari N. Ya, soalan ni agak pelik jugalah. Tapi kalau ikut skema dia buat macam ni. Dia gunakan maklumat yang kedua, S70 ni. Dia gunakan maklumat S70. Ya, jadi untuk soalan A, jadi S10 sama dengan 70. Jadi kita tulis balik rumus S ni. Jadi N kuasa 2 tolak 3N sama dengan 70. Dan apa yang berlaku kalau kamu gantikan N sama dengan 10 kat sini? Kalau kamu gantikan N sama dengan 10 kat sini, katalah kamu ganti, apa yang berlaku? Kamu dapati tidak ada apa-apa yang kamu nak kira. Kerana yang ini kalau kamu kira akan jadi 70. 70 sama dengan 70. Memanglah 70 sama dengan 70. Jadi dia macam jadi pelik juga soalan ni. Sepatutnya dia sekadar nak tahu apa yang kamu faham. Tapi kalau nak tunjukkan jalan kerja, sebenarnya kita tulis balik yang ini. Kita tulis balik N kuasa 2 tolak 3N. Jadi kamu dapat N kuasa 2 tolak 3N tolak 70 sama dengan 0. Dan kamu lakukan, and then kat sini kamu lakukan EQN, kamu tekan je kalkulator, kamu akan dapat N sama dengan, patutnya kamu kena buat pemfaktoran kat sini. Jadi kamu dapat N sama dengan 10 atau N sama dengan negatif 7. Jadi N tolak 10, N tambah 7. Jadi inilah jawapan dia. Jadi sebenarnya tak payah kira pun kita dah boleh tahu apakah nilainya. Jadi saya rasa untuk skema ni, saya rasa A tu hanya sekadar N sama dengan 10, tak perlu dikira lah, ya. Okey, soalan B. Okey, hasil tambah sebutan ke-6 hingga sebutan ke-10. Dan sebelum ni saya kata, kalau hasil tambah dari sebutan ke-6 hingga sebutan ke-10, jadi kita gunakan S10 tolak S5. Bukan S6 ya, S5. Jadi kita boleh cari S10 tak payah cari sebab S10 telah ada. Yang ni S10 dah ada. Ya, jadi untuk soalan B, S10 dah ada 70. Jadi sekarang kita cari S5. Jadi S5 tak payah gunakan rumus S yang dalam rumus tu. Kita just ambil sahaja rumus yang ini, kita tulis balik. Jadi N kuasa 2 tolak 3N. Jadi kamu just gantikan N dengan 5. 5 kuasa 2 tolak 3 darab 5.
Jadi kamu akan dapat S5 adalah 10. Jadi kita buat penolakan S10 tolak S5. Jadi 70 tolak 10 kamu dapat 60. Jadi senang sahaja. Okey.